Okey, kelas saya rasa kita dah boleh mula. So tolong tutup mic anda, mute-kan. So kita akan mula sekarang. Okey, kelas ini akan di-recording sebab jika ada murid-murid yang tidak dapat masuk, dia boleh tengoklah kita punya recording. Okay, alright. So saya masih dengar suara-suara, tolong mute-kan. Okay, so hari ini kita nak belajar subjek matematik kelas gabung tahun 3 kumpulan 4 bersama dengan tahun 3 kumpulan 6. Okey, yang paling penting adalah topik yang kita nak bincang hari ini iaitu dua topik, iaitu banding, macam mana kita nak banding nombor dan macam mana kita nak menyusun nombor. Okey, yang banding nombor dan menyusun nombor ni amat simple sangat mudah. Anda tak payah risau sebab ini paling senang. Jadi kita akan ambil lebih kurang 15 ataupun 30 minit untuk kita bincang. Lepas tu saya akan bagi latihan untuk anda buat. Dan nanti latihan tu anda akan attach dalam Google Classroom. Saya akan semak nanti Okey, kita terus masuk kepada kita punya tajuk Okey, yang pertama, siapa ada buku teks, dia boleh buka muka surat 9 muka surat 9. Jilid 1, matematik tahun 3, muka surat 9. Siapa tak ada buku teks, tak ada masalah, anda boleh tengok di sini. Saya akan tunjukkan saya akan tunjukkan, anda tengok sahaja pun tak ada masalah. Okey, bagus. Okey, alright. So kita akan mulalah kita punya kelas hari ini. Cikgu, saya tak dengar. Semua orang boleh dengar? Saya boleh. Saya boleh. Siapa yang dengar tu maksudnya dia ada masalah suara. Anda kena tukar you punya earphone ke apa ke, kena tukar lah. Saya rasa saya punya suara pun dah jelas dah. Okay, alright. So kita bolehlah mula kita punya tajuk pertama iaitu banding nombor. Okay, tajuk pertama macam tadi saya cakap, banding nombor banding nombor. So macam mana kita nak banding nombor? Simple saja. Apa maksud banding nombor? Kalau banding nombor, katakan, okay, saya nak bagi satu contoh. Macam mana kita nak banding? Senang sahaja. Okay, katakan, ini saya bagi yang simple Okay, adakah 1 adalah nombor yang besar ataupun 5 adalah nombor yang besar? Yang mana satu besar? 5. 5. So 5 adalah lebih besar. 5. Itulah kita nak belajar hari ni. Mana nomborkah yang besar? Tapi bukannya nombor ni kita akan belajar tentang nombor yang besar sikit lah. Bukan 1, 5. Kita nak belajar tentang 1000. Nombor yang melingkumi 1000, 10,000 macam tu. Okay. So pertama sekali kita nak baca dulu. Okay, jualan sempena Hari Kebangsaan. Okay, kita ada 4 barang topi, bendera, lencana, rantai kunci. Kita ada 4 benda. Okay, topi ada berapa jumlahnya? 967. Bendera 1835. Lencana pula 1249. Dan akhir sekali rantai kunci. Rantai kunci kita ada 1000 ataupun 1217. Okey, di sini kita nak bandingkan. Okey, soalan pertama, apakah yang dijual lebih banyak, topi atau bendera? Anda tengok topi dan bendera. Okey, yang mana satu adalah lebih banyak? Topi ke bendera? Bendera. Jawapannya adalah bendera. Sebab apa? Nombornya adalah paling besar. Okey, macam mana kita nak tengok nombor macam mana nombor tu besar? Okey, senang ceritanya. Okey, kita akan tengok digit berapa. Topi. Okey. Alright, so digitnya kita tengok dulu. Kalau digit topinya kita ada 3 digit saja. 967 kita ada 3 digit. Maksudnya 3 nombor lah.
Kalau you tengok dalam bendera, kita ada 4 digit ataupun 4 nombor. 1, 8, 3, 5. Ada 4 nombor. Macam mana kita nak tengok yang mana satu lebih banyak? Kalau lebih banyak digit, itu adalah lebih banyak dia punya kuantiti. Okey, maksudnya yang paling banyak adalah bendera lah. Ada 4 digit kan? 1, 8, 3, 5. Ada 4 digit. Maksudnya itu adalah lebih banyak. Okey, kita baca yang ni. Nombor 4 digit lebih besar daripada nombor 3 digit. Anda tengok di sini, ini adalah nombor 3 digit. Ini nombor 4 digit. Kita tengok di sini, lencana berapa digit? 3 ke 4? 4 digit. 4 digit ya, 4 digit. 4 digit. Rantai kunci berapa digit? Rantai kunci berapa digit? Dia dah 4 tahu digit ketinggalan nak juga. cakap. Okay, alright. Bagus. Empat digit juga. Okay, alright. Sekarang, soalan saya sekarang. Okay. Tadi saya kata kita akan tengok digit. Kalau 3 digit dia kurang. Kalau 4 digit dia lebih. Kalau 5 digit lagilah lebih kan. Kalau digitnya sama macam ni, lencana dengan rantai ni, ini pun 4 digit, ini pun 4 digit. Macam mana kita nak kenal pasti yang mana tu besar? Okey, kita akan tengok B pula. Okey, bandingkan 1835 dengan 1249. Yang manakah lebih kecil? Dia tanya kecil. Tetapi dua-dua nombor ni kita ada 4 digit kan? Dua-dua nombor 4 digit. Jadi macam mana kita nak kenal pasti yang mana tu lebih, yang mana tu kecil? Okey, kita akan tengok one by one. Satu persatu. Okey, ini adalah nilai tempat. 1000, ratus, puluh, sah. Ini kita dah belajar sebelum ni. Okey, kita akan tengok daripada depan. Kita akan compare. Tengok 1000 dulu. Okey, tengok 1000 dulu. Yang mana tu besar? 1, ini pun 1. Maksudnya dua-dua sama nombor kan? Jadi kita tak perlu kira. Kalau nombor ataupun nilainya sama, kita akan tengok yang nilai ratus pula. Yang mana satu besar, yang mana satu kecil? Yang mana satu besar? 8 ke 2? 8. 8 tu yang mana kecil? 2 tu kecil, betul tak? 2 tu kecil. Okay. Jadi kita akan decide lah dari sini. Yang mana tu besar? Nombor ini adalah besar. Nombor ini adalah besar. Dan nombor di bawah 1, 2, 4, 9 adalah kecil. Inilah macam mana kita nak kenal pasti jika dua-dua digitnya adalah 4 digit. Saya ulang lagi sekali, kita akan tengok nilai tempat. Kita akan tengok yang depan dulu. Kita akan compare yang mana satu kecil, yang mana satu besar. Kalau nombornya sama, kita akan pergi kepada ratus. Jika ratus pun sama, kita akan pergi kepada puluh pula. Itu saja. Anda akan tahulah yang mana satu besar, yang mana satu kecil. Okay. Jadi kita baca di sini. 200 lebih kecil daripada 800. Betul tak? 200 lebih kecil daripada 800. Maksudnya itulah nombor yang kecil. Nombor kecil itu mana? 1249. Nombor ni adalah kecil. Itulah paling simple. Saya rasa sampai sini siapa boleh faham? Rasanya semua boleh faham lah kan. Okey, kita akan tengok soalan ni. Okey, kita akan tengok soalan ni. Okey, saya diminta mutekan volume. Saya masih dengar volume. Tolong mutekan. Saya nampak Nur Izzati Kaisarah. Tolong mutekan. Siti Nur Khaira mutekan. Saya masih dengar suara-suara ni. Tolong mutekan. Okay, thank you. Okay, kita sambung lagi . Okay, di sini nombor manakah yang lebih besar? Dia tanya lebih besar . Okay, kali ini lebih besar. Okay, di sini dua-dua nombor adalah nombor 4 digit. Ada 4 digit. Okay, jadi macam mana kita nak
Banding senang sahaja, kita akan tengok nombor depan dulu. Ini adalah 1, 2, 4, 9. Nombor kedua adalah 1, 2, 1, 7. Okey, kita akan tengok nilai tempat dulu. Kita akan tengok nilai tempat. Okey, nilai tempat. Okey, kita akan tengok nilai tempat bagi 1. Okey, yang ni adalah kita panggil ribu. Okey. Nilai tempat bagi ni pula adalah ratus. Nilai tempat bagi yang nombor ketiga adalah puluh. Dan nilai tempat bagi nombor yang akhir sekali adalah sah. Okey, kita akan tengok nombor yang pertama sekali dulu, yang di tempat ribu. Okey, jika kita tengok dua nombor adalah sama. Sama. Jadi kita tak boleh banding. Kita akan pergi kepada ratus pula. Kalau kita tengok di ratus pun nombor yang sama. Jadi kita tak boleh banding. Kalau kita tak boleh banding, kita akan pergi kepada puluh pula. Okey. Nombor manakah yang besar? 4 ke 1? 4. Okay, 4 adalah besar. 4. Betul. Maksudnya nombor yang pertama adalah lebih besar. 4. Besar. Apa nombornya? 1249. Itu adalah lebih besar. Kalau kita nak banding dengan 1217. 1217 ni lebih kecil. Lebih kecil. Jadi itulah jawapan. Kalau dia tanya besar kan. Lebih besar maksudnya jawapannya adalah 1249. Ini adalah lebih besar. Okey. So kita akan pergi kepada muka surat seterusnya, muka surat ke-10 muka surat 10. Okey, muka surat 10. Okey, kita nak tengok nombor mana besar, nombor mana kecil, dan kita akan buat satu garis nombor. Okey. Kita akan baca yang soalan kedua dulu. Okay. Diberi 2858 lebih besar daripada 2855. Betul tak? 2858 lebih besar. Betul tak? Betul. Nombor ni adalah lebih besar. Ini adalah nombor yang kecil. Okey, tunjukkan pada garis nombor. Okey, kalau kita tengok garis nombor, semakin ke kanan, kalau kanan ke sini kan, kalau semakin ke kanan, nombor tu semakin besar. Contohnya, kalau you tengok nombor ni, tengok nombor yang ujung sekali tengok nombor yang ujung sekali, 54 kan, 54. Dan ke sini pula 55. Dia lebih besar kan, ke sini lagi besar, lagi besar, lagi besar, dan dia akan semakin besar. Jadi lepas ni apa nombornya? Akan jadi 61. Betul tak? Ini 60 kan? Di sini 61 pula. Jadi semakin ke kanan, nombor tu semakin besar. Jika semakin ke kiri, nombor tu semakin kecil. Itulah berbeza. Anda kena tahu garis nombor. Ke kanan maksudnya dia akan besar. Ke kiri maksudnya dia akan kecil. Okey, itu adalah yang pertama. Okey, kita akan baca yang ni. Okey, 2858 berada di sebelah kanan. Sebelah kanan maksudnya dia adalah besar. Tengok di sini, dia berada di sebelah kanan. Maksudnya dia adalah besar. Sebut dua nombor yang lebih besar daripada 2860. 2861. Sebut dua nombor. Mana-mana nombor tak ada masalah. Okay, saya bagi satu nombor contoh. Mungkin 2861. Betul tak? Nombor besar kan? Daripada 60 ni, ini 61 besar. Okay, ataupun saya bagi katakan 2870 katakan. Ini pun adalah besar. Okey, katakan saya bagi 2844.
Ini besar tak? Siapa boleh jawab? Nombor ni besar ke kecil? Besar. Besar. Betul ke besar? Kecil. Okey. Besar. Besar. 60. Ini adalah 2444. Yang mana satu besar? Yang ni besar ke ataupun yang ni besar? 44. 44 besar ke 60 besar? Hai. 60. 60. 60 yang besar. Saya nak lebih daripada 60. Maksudnya mungkin 70 ke 61 ke, itulah besar. Kita tak nak bagi jawapan yang kecil. Ini salah. Ini betul. Sebab ini 60, ini 70, lebih besar. Ini 60, ini 61, lebih besar. Ini betul. Okey. Jadi kita akan tengok seterusnya. Okey, alright. Saya rasa itu sahaja untuk banding nombor. Macam mana kita nak banding nombor? Senang saja. Ya. Apa masalah? Tandas. Tak apa, nak pergi tandas, pergilah, tak ada masalah. Okay, alright. I'll open the cam when I'm here. Okay, alright. Okay. Yang pertama saya nak ulang balik. Tolong Okay. Macam mana kita nak banding nombor? Yang pertama sekali tengok digit. Berapa digit? Kalau digitnya kurang, maksudnya nilainya kurang. Kalau 3 digit, nak banding dengan 4 digit lah yang besar. 3 digit adalah kecil. Jika dua-dua adalah 4 digit, tengoklah nilai tempat. Tengok ribu dulu. Jika ribunya sama dua-dua, tengok ratus. Tengok yang mana satu besar, yang mana satu kecil. Itu sahaja. Untuk banding nombor. Okey, kita dah selesai banding nombor. Sekarang kita nak pergi kepada menyusun nombor. Menyusun nombor maksudnya kita nak susun. Macam mana kita nak susun nombor. Saya bagi satu contoh. Yang simple dulu macam mana kita nak susun nombor. Okey, contohnya. Okey, saya bagi satu contoh macam mana kita nak susun. Saya bagi susun nombor yang paling simple lah. Katakan saya nak bagi nombor 2, 5, 1, 3. Okey, ini contoh 4. Okey. Sekarang kita nak susun nombor. Kalau kita nak susun, kita ada dua cara. Cara pertama adalah tertib menaik. Kita panggil tertib menaik. Apa maksud menaik? Maksudnya kita kecil kepada yang besar. Inilah tertib menaik. Yang mana satu kecil? 2, 5, 1, 3, 4. Yang mana satu kecil? 1. 5. Lepas satu? 2. Lepas satu? 2. Lepas dua? 2. 3. Lepas tiga? 5. Ini adalah tertib menaik. Nombor kecil. Nombor yang kecil dulu. Lepas tu nombor yang besar di hujung. Itu adalah tertib menaik. Ingat, tertib menaik. Okey. Lepas itu saya nak sekarang pula tertib menurun. Okey, apa maksud tertib menurun? Maksudnya nombor yang besar dulu. Nombor yang besar akan duduk di 5. 4, nombor yang besar akan duduk di depan. Nombor yang kecil akan duduk di hujung, di belakang. Jadi itu adalah tertib menurun. Okey. Tolong ingat kalau tertib menaik, nombor kecil akan duduk di depan, nombor besar akan duduk di belakang. Kalau menurun, besar akan duduk di depan, kecil akan duduk di belakang. Kena ingat menaik maksudnya dia akan tambah. Kalau menurun maksudnya dia akan kurang. Itulah dia punya penjelasan. Okey, kita akan tengok contoh untuk tahun 3.
Okey, susun. Macam mana kita nak susun sekarang? Okey, kita ada 4 pokok pokok bakau, pokok kelapa sawit, pokok getah, pokok kelapa. Ada 4 pokok. Okey, sekarang kita nak susun. Okey, mana satu akan saya nak susun mengikut katakan saya nak susun mengikut tertib. Okey. Tertib menaik. Okey, saya nak menyusun tertib menaik. Okey, jika tertib menaik, nombor besar duduk di depan ke atau nombor kecil yang duduk di depan? Nombor kecil. Okey, bagus. Nombor kecil akan duduk di depan. Okey. Kecil. Daripada 4 pokok ni, yang manakah nombor yang paling kecil? 3,000, 3,100, 2,800, 2,900. Yang manakah paling kecil? Pokok getah. 2,800. Okey. Lepas pokok getah, yang mana satu kecil? Lepas pokok getah, yang mana satu kecil? Pokok kelapa. Iaitu 2,900. Pokok Lepas kepala, kelapa apa tu? Pokok. kelapa. Okey, bagus. Lepas pokok bakau, Pokok kelapa sawit. kelapa sawit Sorry, ini lagu. Okey, alright. So ini adalah tertib menaik. Okey, apa kata kita nak buat tertib? Okey, tertib menurun. Okey, maksud menurunnya yang paling depan adalah nombor yang besar nombor yang besar. Satu nombor yang besar. Pokok mana yang nombor yang besar? Nombor besar nombor besar. Yang mana nombor besar? Pokok kelapa sawit. 300. Pokok kelapa sawit yang paling besar. Lepas itu yang mana tu besar? Lepas kelapa sawit. Bakau. Okey, bagus. Okey, lepas pokok bakau. Pokok kelapa. Pokok kelapa. Okey, bagus. Lepas pokok kelapa. Pokok getah. Getah. Bagus. Okey, kita tengok di sini. Kalau tertib menaik, nombor yang paling kecil akan duduk di depan, nombor yang besar akan duduk di belakang. Kalau tertib menurun, nombor yang besar akan duduk di depan, nombor yang kecil akan duduk di belakang. Sampai sini boleh faham Saya rasa tak ada masalah. Okey, kita akan pergi ke bawah. Okey, ini benda yang samalah. Tadi saya dah beritahu kan tertib menaik, tertib menurun, kita dah buat tadi. Okey, nombor yang paling kecil. Okey, di sini paling kecil adalah 2,800 dan paling besar adalah 3,100. Okey, sampai sini. Siapa ada masalah? Siapa tak boleh faham ke apa ke? Ada tak masalah? Tak ada. Tentang tertib menaik? Rasanya tak ada lah. Itu sajalah untuk hari ini. Latihan. Okey. Boleh tengok tak muka surat 10? Cuba ni. Tengok cuba ni. Kita akan buat 1 dan 2. 1 dan 2. Semuanya awak dah kena buat dalam buku tulis matematik. Di mana buku tulis matematik Buku tulis matematik. Buku tulis matematik yang ke-1 ke ke-3 ke-10 ke ke-6. 5 buku. Buku peta. Okey. Yang Saya ke-3 nak buat Ada buku soalan peta. 1 dan soalan 2 semua Ya, ada apa soalan? ke? Yang keempat. Ada apa-apa soalan? Saya ada. Okey. Buku peta Jadi- saya nombor 5. Okey, kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Kalau tak ada, kita boleh habiskan kelas lah. Cikgu dah pukul 6, patutnya dah habis.
Tolong buat cuba ni Mana ada pukul 6 orang baru 5. Jadi kita boleh habiskan kelas. Terima kasih kelas. Anda boleh left kita punya meeting. Okey cikgu. Bye-bye. Have fun.